Saya rasa bila saya tengok Belanjawan 2021 itu, saya nampak banyaklah tindakan kerajaan ambil untuk bantu golongan-golongan yang susah. Jadi saya rasa terima kasih juga kepada kerajaan sebab membantu golongan-golongan susah ni untuk meneruskan kehidupan orang. Okay, saya sebagai golongan B40 rasa bersyukurlah dengan belanjawan yang bentang baru-baru ni kan. So kira kerajaan memang prihatinlah untuk bantu kami dan golongan-golongan tu. So saya rasa bersyukurlah. Terima kasih kerajaan. Based on Belanjawan 2021 yang dibentangkan oleh kerajaan baru-baru ni, kami sebagai belia difahamkan adanya satu inisiatif yang telah dikreditkan kepada belia-belia sekarang, which is RM50 dikreditkan ke e-wallet. Jadi saya ucapkan terima kasih banyak kepada kerajaan kerana telah memberi kemudahan ataupun kesenangan kepada belia-belia pada masa sekarang. Pakcik rasa harap begitulah, kita cuma nak positiflah supaya semua orang akan merasa faedah perbelanjaan ekonomi yang dibentangkan. Saya sebagai peniaga menyambut baiklah bantuan-bantuan yang kerajaan bagi sebelum ni, semasa dan mungkin akan datanglah, mungkin berterusan lah. Jadi sebelum ni pun ada skim khas prihatin yang 3,000 tu memang banyak membantulah kepada peniaga-peniaga kecil yang terkesan dengan wabak COVID-19 ni. Saya rasa kerajaan semasa agak prihatinlah dengan rakyat yang terkesan dengan masalah COVID ini. Okey, Assalamualaikum dan kembali kita bertemu dalam MHI Malaysia hari ini, siaran Isnin. Kami menyapa anda untuk siaran pagi ini dalam keadaan yang agak redup dan mendung. Kita masih lagi berjuang dalam Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat di pelbagai negeri, kecuali di Perlis, Kelantan dan Pahang. Apapun teruskan berjuang demi keselamatan bersama. Dan tadi kita dah mendengar sebahagian daripada suara ataupun ucapan terima kasih sebahagian daripada rakyat Malaysia di atas Belanjawan 2021 yang telah dibentangkan pada Jumaat yang lalu. Apapun kita percaya bahawa kerajaan telah melaksanakan dan memperhalusi setiap sudut untuk berikan terbaik kepada kesejahteraan rakyat, itu yang diutamakan. Dan kalau melihat kepada pecahan, kita memberi fokus, banyak kerajaan memberi fokus kepada kesihatan sesuai dengan apa yang berlaku ketika ini, dan juga tak ketinggalan kepada aspek pendidikan yang merupakan satu perkara yang amat penting untuk menjana generasi yang berkualiti, yang mereka perlu diberikan perhatian khusus. Kerana tahun ini bagaikan terselang beberapa bulan, jadi amat penting untuk 2021 ini ada peruntukan yang gemilang, gergasi untuk pendidikan, sebab ia adalah tentang modal insan, kemahiran insani dan segalanya demi kebaikan generasi pada masa akan datang, insya-Allah. Kita memberikan yang terbaik untuk negara. Dan kami percaya juga banyak respon yang diberikan oleh rakyat kan, berkenaan dengan Belanjawan 2021. Ada yang puas hati, ada mungkin yang segelintir tidak puas hati. Kita nak tanya Hanif. Hanif, bagaimana? Puas hati? Ya, Assalamualaikum, selamat pagi. Terima kasih kedua-duanya. Saya berasa ini adalah satu belanjawan seperti yang telah kita bincangkan sepanjang minggu pada minggu lepas. Ini adalah satu belanjawan yang sangat berbeza dan telah pun diumumkan, dan ada yang mengatakan bahawa belanjawan sangat berani, besar jumlahnya yang diperuntukkan. Dan pastinya kalau ditanyakan secara menyeluruh, pasti akan ada yang seperti dikatakan Fariha lah, yang tidak puas hati sebelah pihak. Ada juga yang mengatakan lebih peruntukan untuk beberapa sektor. Tapi itu mungkin diperlukan, apatah lagi dengan mengambil kira keadaan semasa. Kan? Yang sangat berbeza. Keadaan semasa memerlukan kita memberi fokus kepada sektor-sektor yang tertentu. Dan ianya memang keadaan yang berbeza lah, akan kita bincangkan sebentar saja lagi. Tahun ini saja 322.5 bilion itu jumlah bajet yang cukup besar dalam sejarah negara kita kan. Apatah lagi kita ni berdepan dengan krisis berkembar, kesihatan dan juga ekonomi. Jadi kita mengharapkan yang terbaik untuk negara dan juga keseluruhannya lah kita sebagai rakyat Malaysia. Baik, mungkin kita nak kongsikan terlebih dahulu pilihan akhbar ini. Ya, betul. Okey, baik. Kita sebelum ke pilihan akhbar, kita ingin kongsikan terlebih dahulu berkaitan dengan statistik COVID-19 yang pastinya jika semalam kita kembali kepada 3 angka seperti yang telah dilaporkan setelah beberapa hari kita melihat kepada pertambahan angka sebanyak 4 angka. Semalam 3 angka, hanya 852 kes baharu, masih lagi tinggi, tapi kes sembuh 825 kes yang menjadikan jumlah keseluruhan dengan 286 kematian setakat ini, dan ini kes yang sembuh 825. Kira semalam 4 kes kematian dilaporkan
852 tu masih lagi banyak, 13 kes import dan selebihnya adalah tempatan. Sabah mencatatkan lebih daripada 500 kes, kemudiannya Selangor lebih daripada 130 kes. Masih lagi kita berdepan apabila saya rasa mengisytiharkan PKPB di boleh dikatakan keseluruhan negara kan. Itu mungkin langkah yang terbaiklah untuk kita perlihatkan. Apatah lagi sekolah telah pun ditutup mulai hari ini. Betul. Sehingga nanti jumpa pada 2021 lah kan, Kita Januari. takwim 2020 ni dah ditamatkan untuk sesi persekolahan, tapi saya percaya sebab saya pun ada baca beberapa isu pada ketika ini berkenaan dengan persekolahan, mengatakan bahawa ada terdapat beberapa arahan-arahan baru. Jadi saya minta semua bertenanglah, semua pihak bertenang. Kita perlu mengikuti segala yang telah pun ditetapkan dan pastikan bahawa kita tahu ini adalah waktu yang agak mencabar dan mungkin untuk memastikan penularan rantaian ini ditutup sepenuhnya, kita memastikan kem pendidikan terlebih dahulu yang mengambil tindakan ini. Okey? Baik. Seterusnya dari NST. Okey, kita nak teruskan. Kali ini kita mulakan sesi akhbar kita dengan NST terlebih dahulu. Saya ingin bacakan di halaman hadapan, di muka hadapan ini diberitakan berkenaan dengan all close again. Ini berkaitan dengan sesi persekolahan yang baru saja kita beritahu. Tapi pilihan penerbit pada pagi ini adalah berkaitan dengan belanjawan dan kita buka di halaman keempat berkaitan dengan budget for health significantly increase, not reduce. The 2021 budget allocation for the Health Ministry has taken into account all requirements and resources needed to enable the ministry to function effectively and provide holistic and efficient services to the people amid the COVID-19 pandemic. This is according to Health Ministry Secretary General Datuk Seri Dr. Chen Chao-min, said the ministry had consistently received one of the highest budget allocations after the Education and Finance ministries. A whopping 31.94 billion was allocated for 2021 compared to 30.6 billion ringgit Malaysia for 2020, an increase of 4.38%. And this is the statement by Health Ministry. Dan bergantung kepada belanjawan dan boleh kita saksikan juga berkaitan dengan pecahan-pecahan yang diberikan kepada sektor kesihatan. Untuk itu kita ingin terus mendapatkan Ketua Setiausaha Kementerian Kesihatan Malaysia, Datuk Seri Dr. Chen Chao-min, untuk kita berbicara berkaitan dengan peruntukan tambahan allowance khas untuk frontliners Kementerian Kesihatan yang telah berada bersama kami secara sesi panggilan video pada pagi ini. Selamat pagi Datuk Seri. Selamat pagi Cik Hanif. Ya, yang pertamanya terima kasih kerana sudi bersama dengan kami. Mungkin secara permulaan Datuk Seri, kita baru saja membacakan kenyataan dari Kementerian Kesihatan berkaitan dengan belanjawan pada 2021 ini. Secara dasarnya, bagaimana sambutan Kementerian Kesihatan berkaitan dengan peruntukan yang telah pun diberikan pada sesi pembentangan belanjawan Jumaat lalu? Terima kasih Cik Hanif. Setiap kementerian seboleh-bolehnya ada dia punya impian lah, nak yang lebih untuk kementerian. Tapi kita kena realise lah hakiki dalam keadaan sekarang ekonomi yang tidak menentu. Apa yang kita minta kurang-kurangnya Kementerian Kewangan telah dengar dan memberikan peruntukan yang pada pandangan kami mencukupilah untuk melaksanakan segala aktiviti dan program di Kementerian Kesihatan dengan sebaiknya. Ya, sebanyak 31.94 bilion telah pun diagihkan untuk tahun 2021. Tetapi Datuk Seri, saya ingin bertanyakan soalan ini kerana ada juga dakwaan mengatakan bahawa beberapa sektor kepakaran yang dikurangkan secara difisit sedikit berkaitan dengan mungkin ada yang terlepas pandang. Ada juga yang merungkaikan perkara ini di media sosial. Bagaimana sebenarnya untuk kita menerangkan bahawa tiada perkara yang dikurangkan, semuanya telah pun diliputi dalam pembentangan belanjawan tempoh hari? I think yang dimasukkan oleh Cik Hanif ialah berkenaan dengan pengurangan pada yang pengurusan mengurus yang operasi di mana ubat mungkin dikurangkan 73%, yang bahagian perkembangan ubatan dikurangkan 20%. Tapi ini sebenarnya kalau dilihat di secara gambaran itu ada pengurangan, tapi sebenarnya dia telah dipindah ke satu pengurusan khusus. Di mana amount tu masih kekal sama, tapi bukan kekal sama, tapi ada peningkatan lebih kurang 200 lebih juta. Ini strategi baru bajet strategi baru Kementerian Kewangan dan kita memang faham dan tiada kekurangan, malah tambahan sedikit lebih kurang 2.7%.
Dan mungkin ada kerisauan jugalah di pihak-pihak kalau masuk dalam program khusus tu mungkin agak sukar dipantau. Tidak ya, kita ada masa untuk berbincang dan untuk mengeluarkan SOP, garis panduan dan pergeliling kepada semua. Sebab memang setiap tahun kita akan selaras ya dengan semua program keperluan mereka dan kita akan agihkan. Dan untuk tahun ke depan dan seperti tahun-tahun yang biasa juga kita akan buat penjelasan dan semakkanlah midterm review dan juga di mana ada kekurangan dan kelebihan kita akan agihkan secara bersesuaian. So tiada isu ya keseluruhan mengenai. Ya, Datuk Seri, 4.38% kenaikan pada tahun 2021 dari sudut anjuran untuk Kementerian Kesihatan. Bagaimana melihat kepada dari sudut perinciannya, ada health empowerment, ada program juga yang diberikan dan juga pelindungan tenang. Strategi Kementerian Kesihatan dan melihat kepada perincian yang diberikan ini, apa yang bakal dilakukan untuk Kementerian Kesihatan pada tahun hadapan? Ya, yang diberikan tu peningkatan tu 4% tu bagus. Tapi di samping tu ada program-program khas yang diluluskan oleh Kementerian Kewangan seperti agenda Malaysia Sihat, di mana QNCD ya, penyakit tak berjangkit menjadi satu topik yang penting di negara ini sebab kita ni negara sudah consider maju ya, middle income country, dan kesihatan ni yang di mana penyakit ni boleh dielakkan jika kita sendiri rakyat mengambil inisiatif menjaga kesihatan kita. Bersenam, makanan yang betul, tidur yang cukup dan sebagainya. So inilah agenda yang kita nak push ya, untuk Malaysia elakkan daripada jatuh sakit dan kurangkan datang ke klinik kesihatan dan hospital. Itu yang empowerment yang kita. Dan perkara ini melibatkan komuniti. So dalam agenda kita nak juga komuniti terlibat bersama kita dan semua individu juga. Datuk Seri, terima kasih kerana sudi bersama kami. Semoga terus kekal kuat untuk terus berhadapan dengan ancaman pandemik COVID-19 ini bagi rakyat Malaysia khususnya. Thank you. Terima kasih Datuk Seri Dr. Chen Chow Min, Ketua Setiausaha Kementerian Kesihatan Malaysia bersama dengan kita sebentar tadi untuk bincangkan berkaitan dengan peruntukan tambahan allowance khas untuk frontliners Kementerian Kesihatan. Antara yang mendapat perhatian paling utama ketika pembentangan sesi belanjawan 2021 pada hari Jumaat lepas. Okey, semalam juga kita dikejutkan dengan satu insiden yang membabitkan 2 helikopter yang berlaku semalam yang mendapat pendaratan cemas dan juga membabitkan 2 mangsa yang telah pun disahkan meninggal dunia di tempat kejadian. Jadi ini adalah sedikit petikan di harian Metro. Di muka hadapannya nahas helikopter petaka di udara. Menurut salah seorang saksi sana mengatakan bahawa saya nampak helikopter merah melanggar belakang helikopter biru menyebabkan ekor helikopter biru itu patah, kata Puteri Nur Elani Ismail, 25 tahun yang tersaksi tragedi sebuah helikopter terhempas manakala sebuah lagi melakukan pendaratan cemas di Taman Melawati pagi semalam. Kejadian itu menyebabkan 2 juruterbang dalam helikopter berwarna biru maut, manakala juruterbang helikopter merah tidak cedera. Setakat ini, siasatan Kementerian Pengangkutan mengesahkan 2 helikopter itu bertembung di udara. Kedua-dua pusat rekreasi itu dalam penerbangan latihan dari lapangan terbang Subang menuju Genting Sempah. Okay. Baik, dalam laporan Pusat Gerakan Operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat JPPM Selangor mengesahkan 2 maut dan analisis awal mendapati masih lagi dalam siasatan dan dijangka akan dikeluarkan analisisnya dalam tempoh sebulan kerana ia melibatkan pelbagai andaian. Mungkin dari segi awareness ataupun situational awareness ataupun technicality yang mendorong kepada berlakunya musibah berkenaan. Dan difahamkan melalui data rangkaian keselamatan penerbangan mendapati kemalangan yang berlaku semalam itu merupakan kemalangan yang ke-45 dan ke-46 membabitkan helikopter jenis G2CA. Merupakan helikopter keluaran syarikat Perancis dan ini merupakan kali pertama kemalangan berlaku di negara ini dan juga di Asia Tenggara membabitkan helikopter jenis ini. Itu dia. Dan juga mungkin tak dapat diberikan gambaran mungkin kerana jenis helikopter juga berbeza. Apakah mungkin faktor kapasiti ataupun ketinggian dan juga bila mana bertembung mungkin ada mungkin kita tak pasti sama ada apa mungkin aspek technicality yang mengganggu ataupun ada aspek lain mungkin dari segi penglihatan dan sebagainya. Apapun banyak kita menantikan maklumat sahih daripada pihak yang membuat analisis ini, yang membuat kajian. Kerana peringkat awal tu
Yelah, kita mendapat gambaran biasa kalau pesawat mungkin lain dia punya ni kan. Ya, betul. Kalau helikopter mungkin lain dia punya kompleksiti yang berlaku dalam berkenaan. Ya. Dan nanti sebentar nanti kita akan bincangkan juga berkenaan sedikit pemahaman berkenaan dengan helikopter ini. Kadang-kadang kita tahu bahawa pesawat sayap kekal yang dengan biasa berbanding agak berbeza sedikit kan dengan pesawat sayap putar ni. Jadi bila kata menurut daripada salah seorang saksi tu, dia kata kalau dah patah belakang tu, kita tak tahu bagaimana kalau dah patah, sebab kalau helikopter fungsinya berbeza bila terbang kan. Kalau patah mungkin daya survivalnya bagaimana? Dan juga mungkin ketinggian juga apakah mampu untuk menyelamatkan? Benar. Ya, dan perbezaan antara yang biru dan juga merah. Bila bertemu itu mungkin apa jadi? Jadi kenapa impak itu lebih kepada yang satu lagi? Akan kita perincikan nanti, di samping juga akan meninjau aspek dunia penerbangan hari ini dengan pelbagai yang berlaku, apakah masa depan dunia aviation ini. Dan Malaysia akan cuba untuk mendapatkan bonda kepada Allahyarham Muhammad Irfan Muhammad Rawi yang terkorban dalam tragedi semalam. Baik. Jadi di talian, Assalamualaikum Puan Nafisa. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi. Pertama kali kami ucapkan takziah atas apa yang berlaku kepada keluarga dan anak tercinta Puan Nafisa. Terima kasih. Amin. Baik, kalau dapat ditanya, bila kali terakhir dapat berhubung dengan arwah Irfan? Makcik tak berapa ingat dah sebab makcik balik Kota Baru. Ya. Kami tersekat dengan sekatan sempadan. Lepas tu kami datang sini 12 hari bulan tu masih belum jumpa dia. Telefon-telefon saja dengan dia. Ya. Tapi difahamkan ada komunikasi dengan arwah ada. Kami telefon-telefon je. Jadi setiap kali Irfan ingin terbang ataupun buat aktiviti penting ni, dia sentiasa maklumkan kepada Puan atau macam mana? Ya. Ya. Biasanya kalau dia nak terbang, dia WhatsApp lah dekat makcik. Ya, kali dengan makcik. Dan kali terakhir ada perbezaan tak? Mungkin ada petunjuk tertentu ke? Yang 2 hari lepas, dia cakap dia nak pergi Karak untuk projek TNB ke apa. Makcik pun tak berapa faham lah kerja orang-orang moden ni. Lepas tu semalam makcik tak tahu dia pergi untuk apa. Tapi makcik tahulah dia terbang. Sebab makcik pun duduk bercakap dengan dia dalam Facebook. Puan, apabila dimaklumkan berkenaan dengan kemalangan ini, ketika itu bagaimana Puan menerima bahawa perkabaran itu adalah membabitkan Allahyarham Muhammad Irfan? Makcik semalam tak ada siapa yang beritahu. Semua orang sembunyikan benda tu pada makcik. Cuma bila makcik lepas makan, makcik nak solat Zuhur, makcik tengok mesej di telefon, ada video heli terempas. Sepupu makcik hantar, sepupu makcik dari pengarah kastam, Datuk Razi. Jadi makcik sepupu makcik hantar. Jadi makcik tengok tu, makcik rasa macam tak percaya. Macam tak percaya dan mendoakan semoga bukan heli dia. Makcik tahu dia dah terbang. Jadi bila... Tapi makcik bising lah tanya anak-anak tu macam mana ni, heli siapa ni. Rupanya anak makcik yang makcik duduk dekat Ampang semalam. Anak adik pada arwah ni. Jadi makcik duduk rumah dia, rupanya dia dah keluar rumah. Dia tak bagi tahu makcik. Dia keluar rumah sebab dia dapat mesej daripada Dr. Izani dengan Izni Zuhdi, abang dia yang nombor 1, nombor 2. Jadi dia dah dapat mesej, dia pergi tempat kejadian lah. Dan waktu bila Puan mengetahui itu adalah mangsa adalah anak Puan sendiri? Pukul 1 tu lah, pukul 1.30, pukul 2 macam tu lah. Jadi memang itulah terlalu berat untuk menerima kenyataan ini kan. Macam siapa yang betul-betul menyampaikan maklumat kepada Puan? Anak makcik lah juga. Jadi sebab kita dah tengok seluruh bentuk
media dah. Ya. Dengan Facebooknya, dengan YouTube-nya, dengan apa-apa semua sekali. Makcik pun tak sanggup nak tengok lah. Puan, kami kagum dengan ketenangan Puan berkongsi maklumat ini. Apakah kekuatan yang menjadi sandaran buat Puan dalam menerima berita ini? Allahu Akbar. Allah yang menentukan. Kita tak mampu nak buat apa. Makcik berpegang kepada setiap insan yang hidup mesti menghadapi keadaan macam ni. Jadi makcik doakan semoga yang Allah buat itu yang terbaik. Dan makcik redha lah. Makcik redha apa yang Allah bagikan untuk makcik itu. Baik. Jadi macam mana pula dengan suami? Suami tak boleh. Dia tak boleh jumpa siapa-siapa. Dia menyembunyikan diri dekat rumah anak nombor 7. Di Cyberjaya. Dia tak, dengan makcik pun dia tak nak jumpa. Dia kata takut kalau jumpa makcik nanti dia sakit dada lah. Dia jantung. Ya. Kami doakan yang terbaik untuk keluarga Puan dan insya-Allah kita doakan semua proses postmortem dan insya-Allah nanti pengabumian dipermudahkan. Insya-Allah. Ya, makcik harap makcik doakan semoga proses itu dipermudahkan dan Allah bantu untuk permudahkan urusan bagi kesejahteraan ruh Irfan. Ya, insya-Allah. Baik, sekali lagi terima kasih sudah dihubungi pada waktu yang kritikal begini, Puan. Ya. Okay. Alhamdulillah. Terima kasih Puan Nafisah Hamad. Ya, terima kasih balik. Ya. Maaf ya, maafkan semua. Makcik minta sesiapa yang mengenali Muhammad Irfan Fikri minta dihalalkan dan dimaafkan. Apa-apa yang terkilan dengan Muhammad Irfan. Terima kasih. Baik, terima kasih kembali Puan Nafisah Hamad, bonda kepada Allahyarham Muhammad Irfan Muhammad Rawi yang terkorban dalam nahas helikopter semalam. Tadi yang Farid sebutkan tadi, sebagai seorang ibu kan, kita melihat kualiti keterangan yang cukup hebat. Bila mana Puan menyandarkan sepenuhnya kepada Allah SWT dengan takdirnya. Dan kita juga berikan ucapan takziah kepada keluarga yang lain. Ya, benar. Yang moga-moga tabah dengan ujian ini. Kita doakan semoga dipermudahkan urusan selepas ini. Ya. Baik, kita nak beralih artikel akhbar yang lain. Ini kita mulakan di berita harian berkenaan dengan berita penutupan sekolah mulai hari ini. Tarikh SPM, STPM dipinda. Jadi sekolah di seluruh negara tutup bermula hari ini hingga akhir sesi persekolahan tahun ini iaitu 17 Disember bagi negeri kumpulan A dan 18 Disember negeri kumpulan B. Dan sepanjang tempoh penutupan, murid akan mengikuti pengajaran dan pembelajaran dari rumah mengikut kesesuaian. Maka penggal persekolahan 2001 akan bermula pada 20 Januari. Tarikh pemeriksaan SPM, SVM dan STEM pula dipinda kepada 22 Februari manakala STPM pada 8 Mac. Langkah ini dilakukan dan membabitkan jumlah yang sangat besar iaitu kira-kira 74% sekolah dalam negeri PKPB. Kalau lihat pula jumlah pelajarnya ialah 5 juta pelajar serta lebih 500,000 guru, pensyarah dan warga KPM. Ya, di samping mereka masih meneruskan home based learning. Dan mencabar juga lah untuk bisa anak yang berada di asrama kategori B40 telah pun dibangkitkan di sini. Juga nanti pada tahun hadapan ada yang bersemuka, ada yang tidak. Sebab mengikut kepada kapasiti sekolah itu kerana tahun SPM tahun ini mereka nak anjak ke tahun hadapan. Jadi mereka juga perlu lagi ke sekolah. Sedangkan ada batch yang memang dah masuk ke Form 5 itu sendiri. Jadi memang melibatkan percaturan yang penting. Ada pelajar yang mungkin hari ini tak perlu datang ke sekolah untuk batch tertentu kerana mereka perlu berada di rumah. Dan juga kita harapkan supaya pihak yang terkait dengan sekolah seperti pengusaha kantin, pengusaha bas sekolah juga akan dibantu sebaik mungkin sebab mereka terjejas pendapatan akibat penutupan sekolah ini. Dan pendekatan ini dilakukan demi menumpukan keselamatan
tenaga pengajar dan juga murid-murid yang terbabit. Baik, Okey, seterusnya diutusan. peran di utusan ini di Keluar Terengganu, Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JPPM Terengganu menyediakan peralatan perlindungan diri PPE dalam setiap asetnya sepanjang gerakan operasi penyelamat mangsa banjir. Dan pengarahnya Muhammad Hilman Abdul Rashid berkata, langkah berjaga-jaga itu selaras untuk mengelak penularan wabak COVID-19 terutama semasa memindahkan penduduk yang terjejas bencana yang dijangka bermula tidak lama lagi. Dan difahamkan mereka menyediakan PPE lebih awal dalam setiap kenderaan penyelamat kerana khuatir terdapat kalangan mangsa banjir adalah individu yang dikuarantin kerana pandemik itu. Jika terdapat kes sebegitu, anggota petugas akan memakai PPE ketika operasi penyelamat. Ini amat kritikal ketika musim tenggujuh sebabnya kita dalam dugaan COVID-19 pertama kalinya dan usaha menyelamat, usaha dengan pencarakan fizikal itu perlu juga dilakukan. Ya. Ada situasi yang baru yang harus kita dokumentasikan untuk rujukan pada masa hadapan. Baik, itu saja. Itu paparan di utusan yang memfokus tentang cabaran getiran juga berkembang sekira banjir dan juga pandemik pada masa yang sama. Ya. Dan kita teruskan berkenaan dengan Belanjawan 2021 masih lagi memperkatakan berkenaan dengan ini apatah lagi temanya Teguh Kita Menang Bersama. Betul. Maksudnya seluruh lapisan masyarakat telah diberikan peruntukannya. Jadi kita nak bersama dengan Hanif. Ya, betul. Dan ini antara belanjawan terbesar seperti dikatakan sebentar tadi. Kita nak teruskan dengan perbincangan berkaitan dengan Belanjawan 2021. Semua rakyat dapat manfaat dan untuk itu kita bersama dengan seorang lagi tetamu secara panggilan video bersama dengan saya pada pagi ini iaitu Dr. Muhammad Afzal Nizam Abdul Rashid, Ketua Ahli Ekonomi Bank Islam. Assalamualaikum, selamat pagi Doktor. Waalaikumsalam. Ya, yang pertama terima kasih kerana sudi bersama dengan kami. Mungkin secara permulaannya untuk perbincangan kita pada pagi ini, melihat kepada bajet yang dibentangkan dengan jumlah 322.5 bilion ringgit Malaysia dan ini dengan temanya Teguh Kita Menang Bersama. Secara keseluruhannya Doktor, adakah ianya satu belanjawan yang baik untuk tahun 2021 yang mencabar ini? Saya rasa angka 322.5 bilion itu suatu permulaan yang sangat baik kerana diletakkan keutamaan yang betul pada tempatnya, terutamanya apabila bercakap berkenaan dengan situasi COVID-19 yang masih lagi tidak tahu bila ianya akan berakhir dan kita dapat lihat terdapat peruntukan khas untuk COVID-19 ini pada tahun hadapannya sekitar 17 bilion di samping ada peruntukan lain lah. Jadi itu dari segi keutamaannya memang dah betul dah. Dan kemudian dia mengambil kira tentang kepayahan ataupun kesusahan rakyat yang masih lagi terkesan sebab COVID-19. So, pelbagai bantuan, pelbagai program yang telah diumumkan yang saya kira sesuailah dengan situasi yang kita alami buat masa sekarang. Ya, Doktor, kesejahteraan rakyat, kelangsungan perniagaan dan ketahanan ekonomi itu antara tiga fokus utama ketika pembentangan dibentangkan tempoh hari. Dan mungkin boleh dipertanyakan kepada Doktor juga sebab saya percaya Doktor adalah antara yang paling mengikuti rapat sesi pembentangan tempoh hari. Sektor mana sebenarnya yang paling banyak mendapat perhatian dan juga peruntukan yang diberikan dan adakah ianya bersesuaian dengan hala tuju yang diinginkan pada tahun 2021? Kalau kita lihat maklumat Menteri Kewangan memberi penekanan terhadap sektor pelancongan yang mana terdapat bantuan sasaran program sosial upah pada mereka yang bekerja dalam sektor tersebut. Jadi di situ saya nampak maksudnya ini satu pengiktirafan bahawa situasi COVID-19 ini masih lagi begitu menjejaskan sektor pelancongan dan maka perlu ada suatu bentuk bantuan yang berterusan supaya mereka yang bekerja, mereka yang berniaga dalam sektor ini sentiasa orang kata dapat manfaatlah daripada bantuan-bantuan kerajaan. Selain itu, situasi berkenaan dengan isu-isu berkenaan dengan pasaran buruh lah ataupun situasi pengangguran yang dikatakan masih lagi tinggi. Jadi saya nampak terdapat satu peruntukan yang tinggi dengan sasaran jumlah pekerja yang bakal sekitar 500,000. So saya kira itu antara intipati belanjawan 2021 pada kali ini. Ya, dan juga dalam satu temu bual dari Yang Amat Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin mengatakan bahawa rakyat akan teranaya jika belanjawan ini tidak diluluskan, tidak disokong secara sebelah suara di Parlimen. Bagaimana menurut pendapat Doktor berkenaan dengan kenyataan ini? Itulah, saya rasa perlu ada satu kesepakatan di kalangan ahli-ahli politik di Parlimen nanti supaya satu keputusan yang bersifat konsensus. Dan saya percaya belanjawan yang dibentangkan pada kali ini telah pun mengambil kira sebarang idea telah dilontarkan oleh pelbagai pihak. Jadi
lagi cepat diluluskan lagi baiklah, kerana keadaan masa amat mencemburui kita lah dari segi pelaksanaannya itu, kerana setiap hari mereka yang setiap hari memerlukan bantuan secepat yang mungkin. Ya, Doktor, ini adalah satu cabaran yang krisis berkembar lah menurut ramai orang mengatakan bahawa ianya krisis ekonomi dan juga kesihatan berlaku dalam satu masa yang sama. Pada tahun 2021 juga dijangka sektor ekonomi akan kembali rancak juga. Adakah ianya suatu perkara yang perlu dipandang dengan lebih baik? Maksudnya kita bakal ada tahun 2021 yang lebih baik berbanding tahun 2020? Betul. Dia apa-apa pun memang amat bergantung pada situasi COVID-19 macam mana. Berapa cepat kita boleh rasakan seluk jangkitan tu. Dan kita pun over the weekend ni kita pun dah dengar berita berkenaan dengan election di US yang mana Presiden Joe Biden telah pun dipilih. Jadi naratifnya mungkin berbeza lah dari sudut bagaimana isu berkenaan peperangan trade war antara China dan US, mungkin situasi akan berubah pada yang lebih baiklah. Jadi maksudnya prospek global ekonomi tahun hadapan ini nampak lebih baiklah berikutan dengan situasi politik di Amerika Syarikat tu. Jadi diharapkan dengan bantuan belanjaan 2021 dengan keadaan global ekonomi yang dijangka lebih baik, seharusnya dapat memacu proses pemulihan ekonomi itu dengan lebih baik lagi lah. Doktor, saya juga ingin menekankan, Alang kita bercerita mengenai sektor ekonomi ini. Fokus yang ketiga berkaitan dengan ketahanan ekonomi. Dan menurut beberapa penganalisis daripada belanjawan yang dibentangkan tempoh hari berkaitan dengan ketahanan ekonomi adalah berkaitan dengan fokus bagaimana belanjawan ini memberi fokus kepada ekonomi makro. Jadi mungkin sedikit pencerahan dari pihak doktor berkaitan dengan kenyataan tersebut. Saya rasa dia punya kebimbangannya adalah situasi defisit fiskal negara yang dijangka melebar lah 5.4% tu kira tinggi dan nilainya sekitar 84 bilion. Dan siling hutang pun telah dinaikkan, jadi kerisauannya adalah apakah akan terjadi terhadap penarafan yang sedia ada penarafan yang kita ada sekarang ni adalah sekitar A-, kan. Jadi ketahanan ekonomi itu berkait rapat tentang situasi defisit fiskal. Tetapi dalam masa sekarang ni kita tak boleh fokus pada defisit fiskal ni kerana ekonomi memerlukan bantuan. Dan kalau kita nak fokuskan kepada defisit fiskal untuk kita ambil berat tentang rating dan sebagainya, jadi itu satu keutamaan yang agak tersasar lah. Jadi keutamaan sekarang adalah membantu rakyat dan para peniaga yang terkesan oleh COVID-19. Dan mungkin secara ringkasnya bagaimana rakyat pula boleh membantu dalam sudut untuk merancakkan ekonomi ini pada tahun bermula sekarang mungkin sehingga 2021 nanti? Pertama, saya nampak apa yang telah diumumkan oleh kerajaan ni mereka perlu cakna dan perlu bertindak segera. Contoh kalau macam penjana kerjaya yang ditadbir oleh pihak SOKSO. Jadi mereka yang terkesan dengan pasaran pekerjaan dan sebagainya, mereka perlu berjumpa dengan mereka dan bertanyakan enroll program tersebut dan mungkin bantuan itu dapat disalurkan secepat mungkin. Jadi rakyat perlu bertindak segeralah. Okey, Doktor, terima kasih banyak sudi bersama kami. Sangat jelas, terang penjelasan yang diberikan berkaitan dengan sedikit sebanyak belanjawan 2021. Terima kasih sudi bersama kami. Assalamualaikum. Salam. Okey, baik, itu dari Dr. Muhammad Afzan Nizam Abdul Rashid, Ketua Ahli Ekonomi Bank Islam yang baru saja bersama kami berkaitan dengan belanjawan 2021 dan semua rakyat dijangka mendapat manfaat daripada pembentangan yang baru sahaja dibentangkan pada hari Jumaat lalu. Okey, kita nak berhenti seketika kerana selepas ini kita akan kembangkan berkaitan dengan topik penerbangan pesawat ringan dan juga peribadi bersama dengan Fariha. Jangan ke mana-mana. Saya merasakan belanjawan 2021 yang diumumkan oleh kerajaan untuk membantu pertanian komuniti adalah sangat baik. Ia dapat memberi ruang kepada belia-belia menceburkan diri dalam bidang pertanian. Dari belanjawan 2021, saya selaku pegawai perubatan dan juga seorang wanita amat gembira kerana kebajikan golongan wanita turut diberi perhatian apabila 10 juta ringgit diperuntukkan khusus untuk program saringan kanser cervix dan juga kanser payudara. Protect the women in your life and encourage them to go for cervical and breast screening. Get vaccinated for HPV. Stay strong. Peningkatan allowance nelayan daripada 200.5 kepada 300 ringgit. Saya menyokong usaha ini sebab di kawasan Benut ini kita ada ramai nelayan. Saya Muhammadan bin Haji Ahmad,
penolong pegawai, komuniti dan kemahiran kemas konten mengucapkan ribuan terima kasih kepada pihak kerajaan yang mana telah membentangkan bajet 2021 pada yang lepas, yang mana kemas telah diberikan peruntukan yang besar sebanyak 170 juta. Belanjawan kali ini menunjukkan fokus kerajaan bagi membantu pihak Kementerian Kesihatan menangani masalah pandemik dengan menambah peruntukan kesihatan sebanyak 1.3 bilion berbanding tahun 2020. Harapan saya agar wabak COVID-19 ini dapat dibendung dengan secara sepenuhnya dan negara Malaysia akan kembali pulih seperti sedia kala. November 2020, satu kejadian tragis telah mengejutkan seluruh rakyat Malaysia. Kejadian sekitar jam 11.20 pagi ini melibatkan dua buah helikopter berwarna merah dan biru yang dipercayai bertembung di udara sebelum satu daripadanya jatuh terhempas. Helikopter yang berlepas dari Subang ke Genting Sempah itu dipandu untuk tujuan latihan penerbangan. Menurut Ketua Polis Daerah Ampang Jaya, Asisten Komisioner Muhammad Farouk Asia, pihaknya menerima panggilan daripada orang awam sekitar jam 12.30 hari. Bekas Ketua Pegawai Eksekutif Malaysia Airlines, Datuk Jauhari Yahya dan Tan Chai Ien hanya mengalami kecederaan. Namun, Lieutenant Colonel Besara Muhammad Sabri Baharun dan Muhammad Irfan Muhammad Rawi ditemui dalam keadaan tidak sedar diri dan disahkan meninggal dunia di lokasi kejadian. Ya Allah. Kes diklasifikasikan sebagai mati mengejut dan punca kejadian masih dalam siasatan. Takziah buat keluarga Allahyarham. Baik, itu sedikit rangkuman berkenaan dengan tragedi yang berlaku pagi semalam dan merenggut 2 nyawa. Baik, kita sudah maklum bahawa kes ini masih lagi dalam siasatan, tapi pun hari ini kita nak memberi sedikit pandangan berkenaan dengan penerbangan pesawat ringan ataupun peribadi ini. Pastinya apabila kita melihat tragedi yang berlaku ini, tertanya-tanya bagaimana sebenarnya kalau ianya berlaku di sekitar tempat kita duduk dan sebagai yang telah dipertontonkan tadi. Baik, untuk kita berbincang langsung berkenaan dengan isu ini, kita nak bersama dengan seorang juruterbang yang cukup berpengalaman luas dalam dunia penerbangan ini, bersama dengan Kapten Fazri Fauzi, merupakan juruterbang pesawat A380. Assalamualaikum, selamat pagi Kapten. Waalaikumsalam, terima kasih. Saya nak tanya dululah berkenaan dengan pandangan Kapten berkenaan dengan tragedi yang berlaku pagi semalam. Ya, Faria, setiap kali ada benda seperti ini kan, tragedi seperti ini kan, kita di dalam aviation industry of course terkesan ya. Dan dunia penerbangan ini dia ada risiko ya dan kebaikannya sendiri. Jadi yalah semoga kita boleh belajar daripada episod ini dan kembali lebih selamat dan dalam operasi dan seterusnya. Ya. Baik, kita sudah maklum bahawa helikopter yang digunakan kan telah dilaporkan ianya sesuai untuk digunakan sebagai pembelajaran kan. Jadi apabila kita melihat tragedi ini memerlukan 2 helikopter jenis yang sama dan ianya bertembung di bahagian udara ketika terbang tu, apa yang boleh diperlihatkan bahawa kemalangan sebegini adalah biasa berlaku ataupun luar biasa sebenarnya? Okey, mula-mula Faria, kita belum pasti lagi tahu adakah mereka bertembung ke macam mana. Sebab kita tak ada video yang menunjukkan mereka bertembung
Dan kes ini pun masih dalam siasatan. Jadi saya rasa lebih baik kita serahkan kepada pihak berwajib, CAM Malaysia dan Kementerian Pengangkutan untuk come up dengan preliminary report selepas 30 hari nanti. Jadi benda ini tidak selalu berlaku dan sebab industri penerbangan Malaysia adalah highly regulated industry. Ya. Daripada kita mula nak keluar rumah nak terbang sampai kita balik itu berbagai-bagai regulation, proses dan legal procedures yang kita kena lalui. Ya. Yang proses ini adalah yang kita belajar dari sejak manusia mula terbang dengan Kitty Hawk 100 tahun yang lepas. Dari situ kita kumpulkan benda-benda baik, benda yang tak baik untuk dibuat. Jadi dari proses ini menjadi regulation dan standard operating procedures untuk para penerbangan pilot. Kapten sendiri berpengalaman 27 tahun. Pernah dalam negara dan yang terakhirnya berkhidmat di syarikat penerbangan utama di Timur Tengah. Jadi apakah perbezaan dan persamaan helikopter ni dengan pesawat komersial biasa yang kita ni lah? Okey, perbezaannya adalah of course dari segi reka bentuk ya. Helikopter dia boleh hover, dia boleh berhenti di udara di satu tempat ya, dengan desain kipas dan sebagainya. Kapal terbang tak boleh. Jadi kapal terbang punya sayap fixed wings ya, dan helikopter adalah rotary wings. Kalau kita tengok MCAR 2016, dalam tu dia ada classify perbezaan dia. Cumanya kapal terbang perlu ke depan, selalu ke depan untuk terbang, untuk terapung di udara. Sementara helikopter sayapnya adalah kipas tersebut. Itu yang utama. Kipas itu diputarkan dengan speed yang tertentu untuk remain afloat di udara. Itu perbezaan dia. Kesamaan dia, baik kapal terbang ataupun helikopter, kita harus melalui proses yang sama untuk take off, landing, communication, navigation, paras penerbangan dan sebagainya adalah sama, mengikuti rule dan undang-undang yang sama. Dari segi teknikalnya, bagaimana ciri-ciri keselamatan yang ada dalam helikopter? Macam TCAC semua tu. Saya tidak berpengalaman sangat dalam helikopter ya. Tapi saya dikabarkan adalah sama dengan kapal terbang. Maksud Faria keselamatan antara... Maknanya ciri-ciri keselamatan lah. Kalau misalnya sebuah enjin tu tak berfungsi dan sebagainya, bagaimana sebuah helikopter tu boleh melakukan pendataan kecemasan ke, lebih mudah ke, kan? Sebab tadi Kapten kata kalau kapal terbang biasa dia perlukan kawasan yang luas kan, sebab dia bersayap untuk landing tu. Tapi macam helikopter kan dia boleh terus mendarat di bawah. Okey, kapal terbang kita glide. Kalau enjin mati kita akan glide, kita cari kawasan yang lapang dan kita land. Untuk pesawat kecil helikopter pula dia ada satu teknik yang dipanggil auto rotation. Bila enjin mati, kipas itu tetap berpusing macam budak main helikopter kertas Okey, yang macam tu. Macam tu. So dia akan terapung di udara sebab dia berpusing Macam tu juga helikopter. Jadi dia tak akan jatuh laju. Dia akan auto rotation tu akan membuat kita ada peluang untuk land dia dengan cara selamat. Jadi dari segi macam pesawat ringan sendiri kan, mungkin Kapten pun dah banyak pengalaman. Kalau terbang ni macam bagaimana? Sebab kita melihat tragedi ini berlaku melibatkan pertemuan dua, kan? Dua. Kalau pastinya ada sistem komunikasi kan, kita macam mesti orang akan cakap, takkan dia tak tahu ada kawan A lalu, kawan B lalu kan. Maksudnya trafik kawalan udara tu. Okey, setiap kapal terbang yang terbang di ruang udara Malaysia dikawal oleh trafik udara. Tapi trafik udara ada limitation dia juga dan setiap kapal also di-equip dengan radio. Semua pilot, semua kapal harus ada radio telephone license Jadi mereka sentiasa berhubung dengan radio. Dan on top of that, kita ada juga sistem yang bagi TCAS Traffic Collision Advisory System. Di mana secara automatik pesawat ke pesawat juga bercakap
dalam bahasa mereka sendiri. Jadi mereka tahu di mana dan kalau kapal yang besar canggih, mereka akan mengelak pesawat-pesawat yang menghampiri proximity kapal kita. Jadi semuanya ciri-ciri keselamatan itu adalah agak amat tinggi. Tapi bila kita ingat tragedi ini kan sebab dia berlaku kan di kawasan perumahan kan, itu adalah satu kira macam laluan yang sangat mencabar juga kalau nak buat pendaratan secara kecemasan dan sebagainya. Bagaimana kalau sebenarnya bagaimana perlukan kepakaran bagaimana, skill bagaimana oleh seorang juruterbang? Okey. Secara amnya dalam CR di seluruh dunia. Paras ketinggian yang minimal untuk terbang di ruang yang crowded place adalah 1,500 kaki. 1,500 kaki. Tapi kita boleh turunkan kepada 500 kaki bergantung pada pengawal trafik udara dan CA setempat. Dan seorang pilot juga sebelum dia boleh terbang seorang tanpa instruktor, mereka diuji dengan berbagai-bagai ujian, di mana salah satunya adalah kalau enjin kapal terbang ataupun helikopter tak berfungsi, mereka harus identify tempat yang selamat untuk mereka mendarat. Jadi dalam minda seorang pilot masa mereka terbang selalu ada contingency plan, plan B. Kalau enjin mati, mana nak pergi? Baik 38,000 kaki ataupun 1,500 kaki, kita sentiasa kena ada that contingency plan. Maknanya ini latihan yang telah diberikan kepada semua juruterbang apabila berlakunya kemalangan. Biasanya seorang juruterbang akan boleh terbang seorang, kita panggil solo, selepas melalui lebih kurang 10 jam penerbangan di flying school. Pada masa itu pun mereka sudah instruktor tak akan lepas mereka terbang seorang kalau mereka tak dapat menunjukkan yang mereka mampu membuat keputusan untuk mendarat kapal terbang ini dengan selamat jika berlaku sebarang benda yang tak diingini. Kalau Kapten sendirilah, pandangan Kapten kan melihat kemalangan yang membabitkan pesawat di negara kita, adakah masih selamat lagi untuk melakukan penerbangan di Malaysia ni? Kalau macam membabitkan pesawat ringan kan, sebab kita biasa dengar juga pesawat ringan ni kadang selalu juga melalui kemalangan. Malaysia Airspace, ruang udara Malaysia adalah antara yang paling selamat di dunia. CAM Malaysia dan Kementerian Pengangkutan sudah melakukan yang terbaik. Kita bertaraf dunia. Jadi di Malaysia masih amat selamat. Kalau kita tengok statistik kemalangan berbanding dengan kereta dan sebagainya, industri kapal terbang ni kemalangannya amat sedikit. Kalau kita tengok statistik dia. Dan sebab dia highly regulated, bukan senang-senang untuk kita naik ke udara. Macam ada kita dengar flying cars, kereta untuk terbang. Itulah idea yang bagus, tapi ia perlu melalui proses regulation yang seperti ini juga untuk memastikan benda-benda yang tak elok ini berlaku. Dan CAM Malaysia telah melakukan very good job untuk memastikan keselamatan di ruang udara negara kita. Bermakna walaupun membabitkan pesawat ringan ataupun peribadi, masih lagi perlu melalui peraturan yang sama untuk menerbangkan pesawat seperti mana pesawat komersial yang lain. Betul. Baik. Betul. Terima kasih Kapten Fazri Fauzi di atas perkongsian ini. Kita mendoakan yang terbaik kerana kita tahu kes ini masih lagi dalam siasatan. Cuma kita berkongsi pandangan sedikit berkenaan dengan penerbangan dan juga kemalangan yang membabitkan pesawat ini. Baik. Selepas ini kita akan berehat seketiga. Sekembalinya nanti kita nak bersama dengan Fetri berkenaan dengan inisiatif penambahbaikan keterusan pelesinan perniagaan. Jadi semuanya selepas ini di MHI. Apa itu disinfeksi? Disinfeksi merupakan tindakan pembersihan permukaan yang tercemar dengan kuman menggunakan bahan disinfeksi komersial yang mengandungi 70% alkohol, cecair peluntur yang mengandungi 5% kepekatan sodium hypochlorite atau sabun pencuci.
Permukaan yang kerap disentuh dan perlu dilakukan disinfeksi adalah tombol atau pemegang pintu, susur tangga, sinki, kepala paip, suis lampu, pemegang flash tandas, meja, butang lift, kerusi dan sofa. Alatan yang perlu disediakan termasuklah mop, baldi, kain lap, bahan disinfeksi komersial, air, botol penyembur, sarung tangan getah, penutup hidung dan mulut dan penyedut habuk. Terdapat pelbagai jenis bahan disinfeksi komersial dan penggunaannya adalah berpandukan kepada label pada botol. Contohnya, sukatan untuk cecair peluntur adalah 1 liter cecair peluntur ditambah dengan 9 liter air. Persediaan perlindungan diri sebelum memulakan disinfeksi. Cuci tangan dengan air dan sabun, pakai sarung tangan getah dan pakai penutup mulut dan hidung. Disinfeksi boleh dilakukan secara lap, mop atau semburan. Disinfeksi secara lap dan mop dilakukan dengan cara pergerakan sehala. Peringatan: pastikan anda tidak menambah bahan lain ke dalam cecair disinfeksi bagi mengelak tindak balas yang tidak diingini. Setiap bancuan cecair disinfeksi hanya boleh digunakan sekali. Cuci tangan sebelum dan selepas melakukan disinfeksi. Buka tingkap untuk aliran udara selepas melakukan disinfeksi. Jom tonton Shopee 11-11 Big Show. Saksikan kumpulan K-pop Stray Kids, barisan artis dan selebriti kegemaran anda. Main permainan satu atau tidak untuk mendapatkan ganjaran terbesar. Main goyang Shopee dan Shopee tangkap untuk memenangi hadiah lumayan. Serta tawaran RM1 istimewa dari jenama terkenal. Dibawakan khas oleh para penaja kami. Shopee 11-11 Big Show, 11 November, 9 malam, hanya di saluran-saluran ini. Baik, kembali bersama kami di Malaysia hari ini dan saya nak teruskan hibahan berkaitan dengan Shopee 11-11 jualan hebat bermula. Nikmati penghantaran percuma dengan pembelian minima RM11 dan voucher diskaun 50% setiap hari. Dapatkan peroton X50 dengan RM1 apabila bermain permainan satu atau tidak. Selain itu, jangan lupa untuk saksikan Shopee 11-11 Big Show jam 9 malam 11 November di TV3 dan Shopee Live. Dapatkan voucher berjumlah RM11 juta Malaysia daripada jenama terkenal sekarang dan gunakan pada 11 November. Muat turun aplikasi Shopee sekarang. 2 hari lagi pada 11 November, semuanya 11-11. Okey, selain daripada itu anda juga boleh mengikuti kami terus di Facebook Live Malaysia TV3 dan kita nak teruskan perkongsian berkaitan dengan perlesenan perniagaan. Fitriah, ya, ada perinciannya. Silakan. Okey, baik, terima kasih Hanif dan kita memang amat mahukan pada satu yang segar, yang terkini tentang perniagaan ini dan kita berbincang inisiatif penambahbaikan ketulusan perlesenan perniagaan. Saya akan bersama dengan Dato' Abdul Latif Haji Abu Osman, Ketua Pengarah Perbadanan Produktiviti Malaysia MPC. Assalamualaikum Dato'. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, semangatnya kali leher merah itu lambang keberanian. Oh ya, keberanian dan juga keceriaan juga. Keceriaan. Sesuai topik hari ini kita nak membawa satu perspektif yang berbeza dan sebagai mukadimah yang mungkin dapat Dato' kongsikan, pelbagai inisiatif telah pun diwujudkan untuk penambahbaikan keterusan perlesenan perniagaan ini dan ke arah melahirkan produktiviti yang unggul, yang cemerlang. Jadi apakah sebagai permulaannya, Dato'? Silakan. Ya. Kita harus ingat negara harus tumbuh ya dengan pertumbuhan KDNK yang telah kita tetapkan ya kalau kita ingin menjadi sebuah negara maju. Dan banyak faktor yang mempengaruhi ya tentang pertumbuhan ekonomi negara dan salah satunya ialah produktiviti. Dan produktiviti hanya boleh tumbuh dalam suasana perniagaan atau persekitaran yang kondusif dan salah satunya ialah berkaitan dengan peraturan. Dan kalau kita lihat proses permohonan lesen yang terpaksa dilalui oleh peniaga-peniaga juga mempengaruhi. Sebab kalau lesen itu diperlukan tapi proses permohonannya mengambil masa yang terlampau lama, banyak keperluan yang kita rasa tidak wajar
Dan pada masa yang sama dia kita lihat juga prosesnya itu membebankan, ya. Jadi sudah tentunya dia jadi counterproduktif. Ya, peniaga ni nak berniaga, dia nak mengikut peraturan. Tapi kalau peraturan yang diikuti itu membebankan, salah satunya tentang permohonan lesen tu, sudah tentunya ia juga boleh menggugat produktiviti. Jadi bagaimana kita harapkan ekonomi untuk berkembang kalau peniaga sendiri merasai beban ya dalam dia nak mematuhi peraturan dalam dia menjalankan perniagaan. Sekarang ini apa kerangka SOP yang diadakan? Adakah akan dikemas kini kan? Sebab bila sebut tentang telus ini kontradiksi kepada salah laku, rasuah dan sebagainya. Betul. Jadi macam mana untuk kemas kini SOP itu supaya lagi semuanya dipermudahkan? Betul. Jadi pertama kalinya kalau kita lihat ya pertumbuhan produktivitinya ada kaitan yang cukup rapat ya dengan isu governance. Ya, dan isu governance ni ada kaitan juga dengan aspek peraturan atau proses prosedur yang ada ya dalam negara, tambah kalau ia melibatkan pengurusan perniagaan. Jadi apa yang perlu kita lakukan, kerana kalau kita lihat banyak peraturan yang diperkenalkan, contohnya keperluan lesen dan juga permit. Ketika ianya diperkenalkan keperluan tersebut mungkin sesuai, tapi masa berubah ya, banyak benda yang harus kita semak semula, dan kita nak pastikan bahawa keperluan tersebut juga memenuhi kehendak semasa. Jadi perlu kita kaji semula supaya peraturan yang ada tu benar-benar menyokong, peraturan tu benar-benar membantu, bukannya dia frustrate. Ya, jadi orang nak patuh peraturan, jadi kita mudahkan supaya peraturan yang kita wujudkan itu sebenarnya ada dia punya matlamatnya. Sebab dia nak menjaga kesihatan, menjaga alam sekitar, memastikan kita mematuhi peraturan. Termasuk juga kita ingin menjaga kebajikan masyarakat. Itu sebab kita perlu ada peraturan, termasuk juga keperluan untuk kita pohon lesen dalam satu-satu perniagaan. Itu dia. Dan kalau saya sebut tentang ekosistem ya, pemain industri, kemudiannya syarikat itu sendiri, jadi sentiasalah perlukan komitmen sama rata, dan juga tentang penyampaian perkhidmatan awam. Jadi macam mana supaya semuanya ada peranan yang penting dan tidak satu pun yang terkecuali daripada aspek ketelusan dan integriti ini. Ya. Itu sebabnya kami cukup menggalakkan ya, amat menggalakkan kita melakukan libat urus. Consultation dengan engagement dengan semua pihak yang terlibat harus kita jalankan. Ini juga yang diwar-warkan oleh kerajaan. Perlu kita adakan consultation dan juga engagement dengan semua pihak yang terlibat. Jadi sudah tentunya kalau kita lihat lesen dan juga permit yang dikeluarkan, ianya dikeluarkan atau orang kata diperkenalkan oleh pihak kementerian dan juga agensi kerajaan. Tapi yang perlu mematuhi, yang menerima kesan itu ialah peniaga dan juga orang awam. Jadi bagi memastikan bahawa lesen itu sebenarnya memenuhi keperluan mereka yang memerlukan lesen tersebut, sudah tentu pihak kerajaan itu penjawat awam juga harus memahami keperluan industri. Itu sebabnya kita galakkan supaya kita adakan libat urus, consultation, engagement, sentiasa ada perbincangan supaya pihak yang terpaksa memohon lesen tersebut dia faham keperluan lesen tersebut, proses prosedur, dan masa yang sama juga penjawat awam juga memahami apa keperluannya industri. Ya. Jadi kita lihat kalau kedua pihak ini boleh bekerjasama, sebab kita harus ingat ya, negara hanya boleh maju melalui pendekatan public-private partnership. Jadi perlu ada hubung kait dan juga pelaksanaan yang dilakukan melalui kerjasama dua pihak. Jadi ada kolaborasi dengan GIACC. Bila sebut tentang gabungan dua pihak ini pastinya ke arah kebaikan kan. Jadi apa yang sedang dirangka ke arah penambahbaikan ini, Datuk? Ya. Kalau kita lihat nama GIACC ini sendiri pun kan, kita bercakap tentang Pusat Governance, Integriti dan Anti Rasuah Nasional, GIACC. Kita lihat elemen governance, integriti dan juga anti rasuah nasional. Sudah tentunya kita nak memastikan peraturan yang ada ni peraturan yang telus. Kerana bila tidak ada ketelusan itu selalu timbul macam-macam interpretasi. Jadi dalam proses permohonan lesen dan juga permit, kita memerlukan mekanisme yang kukuh, teguh dan juga transparan. Dan MPC sekarang ini bekerjasama dengan GIACC sebab MPC telah dipertanggungjawabkan untuk menyemak semua peraturan perniagaan supaya memastikan peraturan yang kita ada itu peraturan yang menyokong pertumbuhan ekonomi dan bukannya membebankan. Bayangkan kalau kita nak berniaga,
sampai 200 lesen yang diperlukan. Tak masuk akal sebab sekarang ni macam-macam teknologi kita ada. Kita boleh lakukan secara online. Borang tak perlu lagi kita isi banyak. Satu borang sebenarnya boleh kita gunakan untuk yang urusan lain juga. Betul. Jadi kita harus mempermudahkan, ya. Dan ini selari dengan National Anti-Corruption Policy ataupun National Policy on Anti-Corruption yang telah dilancarkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Jadi MPC menyokong inisiatif ini melalui semakan yang kita lakukan bagi memastikan lesen dan juga permit yang dipohon itu benar-benar telus. Proses prosedur juga jelas dan juga kita letakkan sebuah permohonan itu dilakukan secara online. Jadi semua orang boleh tengok, ya, kalau kriteria itu jelas, layak, maka dia harus dapat. Tidak perlu lagi memerlukan sebarang engagement secara fizikal, ya, bagi mendapatkan kelulusan lesen tersebut. Dan bagaimana dengan public engagement mereka yang terlibat itu? Keterbukaan untuk menerima saran dan kritikan? Betul? Saya rasa rakyat akan menyambut, ya, inisiatif yang melibatkan mereka. Sebab kita harus bangunkan negara bersama. Tambah pula sekarang ni MPC juga telah membangunkan satu sistem yang kita panggil Unified Online Public Consultation ataupun UPC portal. Jadi masyarakat rakyat siapa saja boleh akses, ya, portal tersebut. Sudah tentu Jabatan Kerajaan yang nak berkenalkan mana-mana lesen ataupun nak kaji semula lesen, dia harus park lesen tersebut di dalam portal sini. Dan masyarakat boleh bagi feedback, ya, berkaitan dengan memberi maklum balas tentang lesen bagaimana yang mereka perlukan, apakah yang dikatakan benda yang tidak membebankan dan memudahkan untuk mereka menjalankan perniagaan. Ya, moga tercapai impian untuk integriti ini. Terima kasih yang banyak-banyak untuk Dato' Abdul Latif Haji Abdul Osman, Ketua Pengarah Perbadanan Produktiviti Malaysia MPC, berkongsi tentang inisiatif penambahbaikan ketulusan perizinan perniagaan. Moga dapat mencapai dan kebaikan untuk pihak semua pihak. Sekali terima kasih. Kami berehat seketika di Malaysia kembali sebab ini. Kita bersama dengan artis Rika Riana. Terus bersama kami di Malaysia hari ini. 14 hari kuarantin diri. Kuarantin diri bermaksud mengasingkan diri bagi memutuskan rantaian jangkitan kepada orang lain. Siapa yang perlu lakukan kuarantin diri? Individu yang baru pulang dari luar negara, kontak rapat kepada kes positif COVID-19. Sila ambil langkah-langkah berikut. Sentiasa berada di rumah dan pastikan anda boleh dihubungi setiap masa. Hadkan pelawat dan senaraikan semua pelawat yang menziarahi anda. Amalkan adab batuk yang betul. Tutup mulut dan hidung menggunakan tisu apabila batuk atau bersin. Buang tisu yang telah digunakan dalam tong sampah bertutup dan cuci tangan serta-merta. Kerap cuci tangan dengan air dan sabun. Elakkan perkongsian peralatan makanan dan penjagaan diri. Cuci peralatan makanan yang digunakan dengan sabun pencuci sebelum digunakan semula. Disinfeksi permukaan yang kerap disentuh. Buka tingkap untuk pengudaraan rumah yang baik. Jika bergejala, sentiasa pakai penutup mulut dan hidung. Tinggal di bilik berasingan dan jarakkan diri 1 meter daripada orang lain. Dapatkan rawatan dengan segera di fasiliti kesihatan terdekat. Tersusun istimewa buangku, kau berjanji setiamu cumalah milikku. Tapi tak pernah ku menyangka ribut hadir meruntuh bahagia.
Macam suara saya pula menyanyi. Oh, kenapa awak yang reverb ni? Selamat pagi. Pagi. Okey. Okey, itu dia Rika Riana. Ya. Ya, adik umur berapa? Saya berumur 20 tahun. Oh, muda lagi. Okey. Dari Sabah Ya, Sabah. Mana kau KK? Keningau. Oh, Keningau. Okey, jadi dah biasa dengan pertandingan kan? Protege kepada Stacy. Okey. Okey. Ini lagu yang baru. Ya, ini adalah single pertama saya. Okey, boleh kongsikan bersama kami lah berkenaan dengan lagu ni kan? Okey, lagu Mengapa ni mengisahkan tentang pasangan yang bercinta lah. So, diorang ni saling sayang menyayangi dan tanpa disedar datang masalah dan meruntuh kebahagiaan diorang. Ya. Apa masalah itu? Orang ketiga ke? Tak pastilah sebab dalam lagu tu dia menceritakan macam lelaki tu tiba-tiba hilang. Semua anda pernah bercinta? Pernah bercinta? Pernah. Oh, okey. Jadi senang nak hayati lagu. Ya, betul. Okey. Kenapa hilang lelaki itu? Siapa penciptanya dan bagaimana proses rakaman ini? Pencipta lagu ini adalah Hang Nadim dan juga Bunga Cantik. Stacy jugalah. Ya, betul. So selama proses lagu ni kalau macam dalam studio macam tu memang agak lama lah sebab ini merupakan macam first time saya dalam studio. Berapa kali tu? Ulang-ulang memang ulang-ulang lah tapi dalam masa yang sama saya rasa sangat seronok lah sebab dapat banyak tips nyanyian daripada Hang Nadim dan juga Bunga Cantik iaitu penulis lirik itu sendiri. Apa ni, ingatkan awak nak pilih genre yang pop, yang menari tak? Buat masa ni tak. Keserasian tu dah ada lah sejak Mentor Millennia bersama mereka jadi sama-sama bekerja. Teruskanlah. Ya, betul. Tapi sesuai dengan nada tinggi ya? Memang selesa? Selesa lah. Tapi untuk pagi ni pun sendiri saya minta maaf sebab macam kurang gitu. Pagi kan. Okey tu. Kami dengar pun dah tertinggi-tinggi dah tu. Bukan senang nak nyanyi pagi kan? Betul, betul. Okey, sekarang ni macam mana? Masih lagi berhubung dengan keluarga di Sabah? Masih. Tapi itu pun melalui talian sajalah. Lama sudah tak balik? Bila kali terakhir balik? Kali terakhir balik kalau tak silap macam selepas baru-baru ni ada macam dikurangkan ketat kan baru-baru tentang COVID ni dan time tu dapat balik lah. Dan balik sini lepas tu ada plan nak balik lagi tapi tak dapat dah. Mungkin boleh berkongsi seketika sebab Sabah antara yang terjejas teruk dengan COVID-19 ini. Bagaimana keadaan di Keningau? Keluarga ada yang terlibat? Alhamdulillah buat masa ni keluarga semua okey, sihat. Tapi dari yang apa diorang kongsikan dengan saya, memang keadaan di sana teruk lah. Tak ada apa-apa, kedai apa semua kena tutup macam tu. So itu pun macam membuatkan diorang susah untuk melakukan sesuatu. Terutamanya kerja macam tu. Okey, tak apa kita kembali pada lagu. Okey. Apa ni sebab melihat cara nyanyian ada tak yang kaitkan juga dengan arah? Sebab kebetulan lagunya pencipta yang sama. Ya, macam mana? Orang Sabah juga? Orang Sabah juga. Okey. Kalau pasal tu ada jugalah. Ada, okey. Ya, sebab mungkin menyanyikan hampir genre yang sama macam tu. Lagu tinggi-tinggi gitu. Okey, lagu yang seperti ini memang genre Rika lah. Tapi suara awak kalau tarik macam rock pun okey juga. Boleh juga. Suka rock juga ke? Suka. Kalau boleh nak try semua genre lagu. Okey, tapi bermula dengan Mengapa ni terlebih dahulu lah. Bagaimana perjalanan seni awak selepas Mentor Millennia sekarang 2020? Perjalanan itu bagaimana dan mungkin kehadapan apa yang dirancang? Mencabar tak untuk jadi artis rakaman yang berjaya? Sangat mencabar, terutamanya apabila ingin menyampaikan feel yang diinginkan oleh komposer dan penulis lirik tersebut. Jadi kita dah biasa beraksi di pentas pertandingan. Ya, biasa. Bila masuk nyanyi studio, apa yang paling beza sekali? Paling beza sekali. Sebab studio ni dia lain kan? Lain sangat. Okey, kalau di atas pentas tu kita dah berlatih macam tu. Nyanyi sekali je lah kan. Betul. Di studio ni banyak kali kan. Kalau dalam studio ni dia detail. Okey macam tu. Kalau ada buat kesilapan biar sikit kau kena betulkan balik juga. Lagu ni berapa lama buat rakaman? Kalau tak silap macam 6 jam ke. 6 jam tu? 6 jam tu kira lama ke? 6 jam lama ke tidak? Antara artis yang otai
tak sampai sejam. Tapi artis baru sebab mereka tak biasa dengan mood rakaman tu. Okey, mana lebih sukar? Live ke atau di studio? Live atau di studio? Memang studio lah. Studio lebih sukar? Ya. Sebab nak jaga serba-serbi kan? Ya. Okay. Bila masuk studio? Bila? Itulah. Bila nak bagi lagu? Okey, kita nak test sikitlah, Rika. Lagu, ada tak lagu Sabah yang sedap untuk didengar? Kami tak pernah dengar lagi kat sini. Boleh nyanyikan sikitlah lagu Sabah. Kita dah biasa lagu Sumanda kan? Dengar. Lagu Sabah. Sabah kan Rika kepelbagaian muzik kan banyak lagunya. Okay. Memang sepenuhnya Melayu ke atau gabungan lain? Tak, saya Sabah, bahasa dusun. Dusun. Ada tak? Ada tak lagu dusun? Dusun mewah. Boleh. Okay, Nak silakan. dengar? Nak dengar. Okey, kami ready. Harap-harap ingat lirik lah. Tak apa. Tak ingat pun kami tak tahu, tak apa. Okey. Nasindwalan aku nokod untuk diborosnu. Ngawi pino wonsoi no kuma adoho. Nonumu kotumbayaanku kuma adiao. Omasan aku kusai magaldiao. Macam tu. Lagu ni lagu gemar. Lagu apa ini? Dusun Kadazan sama tak dia punya tu? Lain. Dusun dengan Kadazan. Okey, Dia lebih kurang. lain. Lain sikit. Ya. Memang Ya. betul-betul lain. Ni saya Tadi lagu tu dusun lah. Lagu misalkan apa tadi? Sama juga tentang orang bercinta. Lelaki hilang lagi. Biasanya macam Asyik tu lah. hilang saja lelaki. Okey, itu dia Sebab dusun. penyanyi dia pun perempuan. Tapi saya tengok kalau penyanyi dari dusun ini suara memang hebat-hebat ke memang ada latihan? Budaya ke, suka menyanyi di majlis perkahwinan ke? Kalau dari yang saya tengok sendiri, bukan dari tinggi diri ke apa, dari memang kalau dia orang nyanyi, saya dengar pun walaupun hanya di tempat yang biasa-biasa memang boleh. Suara memang dah anugerah. Itu dia. Kita nak kongsikan IG? IG? Nak tambah kali followers. Boleh. Di mana? Okey, korang boleh add Rika di IG. Yang Rika ini? Riana _official. Okey, yang ini. Fadli Khamis boleh ikuti ya. IG Rika. Kenapa Fadli Khamis? Tak saja. Hari ni boleh tak hari nyanyi ni. hari jadi dalam dusun? Ini ada jadi salah seorang dari kru kami. Ada tak? Boleh? Ada? Tak ada? Tidak. Okey, bahasa Hari jadi biasa. Biasa saja apa? Biasa saja. Melayu. Melayu. Okey, Melayu. Siapa yang Fadli Khamis. Farid belum. Fadli Khamis. Okey. Selamat hari jadi, selamat hari jadi, selamat hari jadi Fadli, selamat hari jadi. Kalau boleh hari-hari nak hari jadi kalau Hari-hari aku sedap Kalau sangat macam ni. ni sedap. Kalau yang Lagu hari jadi pun jadi dah pun boleh macam dah boleh menang pertandingan dah. lagu Okey. sama hari jadi. Bulan 7 datanglah. Jadi saya Boleh. Baik, Rika, terima kasih banyak-banyak kami doakan terbaik untuk Rika. Terima kasih. Maju all jaya, the insya-Allah. best. Thank Itu dia. Ya. Dan selepas ini ada satu lagi persembahan Ya. Okey. Sebelum tu nanti terima kasih kerana menonton MHI. Esok kita bawakan lagi topik dan juga perkembangan terkini di Malaysia dan juga kalau ada di luar negara pun kita kongsikan juga Ya, nanti. betul. Terima kasih kerana bersama kami. Kita tamatkan siaran pada pagi ini. Dan teruskan berdoa untuk keindahan yang berkekalan. Rika Riana lagu apa lepas ini? Rapuh. Yang rapuh. Rapuh. Kenakan dengan rapuh. Jangan rapuh. Silakan. Assalamualaikum.